Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan limpah kurnia serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan berkenaan dengan hadis yang ke-15, iaitu hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyentuh tiga perkara. Dalam hadis ini secara umumnya menyentuh tiga perkara. Pertama sekali berkaitan dengan hifzul lisan, jaga lidah, yang mana perkara itu telah pun kita bincang. Dan fakta yang kedua yang terdapat dalam hadis ini berkait dengan memuliakan jiran, dan yang ketiganya memuliakan tetamu. Jadi secara khususnya pada malam ini insya-Allah kita nak bincang berkenaan dengan fakta yang kedua yang terdapat dalam hadis, seperti mana yang boleh dilihat oleh hadirin dan hadirat. Jadi saya baca sekali lagi hadis ini sebagai peringatan sebelum kita masuk bincang fakta yang kedua, iaitu yang disebut dalam hadis fal yukrim jarah, hendaklah engkau memuliakan jiran. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia sebut, dia kata, dia ucapkan, pastikan yang keluar daripada lidah dia itu khair, kebaikan. Itu perkara yang mesti ataupun yang wajib dipastikan. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, mana setiap kali dia nak sebut sesuatu, dia kena pastikan ada khair, ada kebaikan. Ataupun kalau dia gagal untuk memastikan kebaikan, liyasmut, lebih baik dia diam, tidak berkata apa-apa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dan yang keduanya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia muliakan jiran. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dengan erti wa man kana, tak apalah kita terjemah dulu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia muliakan tetamunya. Dia bila ada kana sini, wa man kana yu'minu billah, ayat dari segi teks bahasa Arabnya, kalau dia kata wa man yu'min billah pun boleh tanpa kehadiran kana. Tetapi kehadiran kana di sini memberi penegasan kepada makna yang biasa disebut dengan erti ada makna takkid, taukid. Jadi kalau sekiranya ayat man yu'minu billah, boleh dah bahasa Arab tu. Tetapi ayat tu ayat biasa, tidak mengandung ketegasan makna. Jadi bila diletakkan kana, dia memberi erti tegas makna dia. Sebab tu dari segi terjemahan, ramai juga ulama dan disebut begitulah. Sepatutnya terjemahan dengan kehadiran kana kita terjemah siapa yang benar-benar beriman, untuk menyesuaikan makna kana yang wujud dalam teks hadis ini. Sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia kata yang baik, pastikan itu. Dan seterusnya, yukrim jarah, yukrim dhaifah, seperti mana yang kita telah maklum.
Perkara kedua yang kita nak sebagai sambungan pada hari ini itu berkenaan dengan jiran. Jadi jiran ini adalah perkara yang menjadi perkara yang penting, sehingga kalau kita tengok dalam kitab disebut sebagai izamu makanatil jar. Lama juga ulama buat tajuk begitu, agungnya kedudukan jiran itu, sehingga diletakkan difokuskan oleh Nabi, oleh Islam, sehingga dikaitkan dalam, kalau kita perhati pada hadis yang kita baca tadi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, mana dikaitkan buat baik kepada jiran itu dikaitkan dengan kalau orang itu benar-benar beriman dengan hari akhirat, maka dikaitkan memuliakan jiran dengan beriman pada hari akhirat. Itu petanda bahawa perkara ini dia menjurus kepada kesempurnaan iman seseorang. Mana kalau seseorang dia jaga dah benda lain, katakanlah dia jaga dah benda semaya, puasa, zakat, dia jaga, tapi dia terlepas pandang dalam buat baik pada jiran, maka iman dia itu tidak sampai ke tahap yang dikehendaki, tidak sempurna lagi. Kerana benda dia terlepas tu benda besar, benda yang juga dikaitkan dengan keimanan kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi Islam sebagai cara hidup memberi fokus pada setiap perkara yang membabitkan keperluan umatnya, termasuk adab hidup berjiran. Kerana selain keluarga, seseorang mukmin diingat supaya menjaga serta memelihara hubungan dengan jiran tetangga. Jadi perkara ini perkara yang universal sebenarnya. Perkara baik pada jiran, perkara global, perkara yang orang kafir pun boleh faham. Sebab jiran-jiran ni benda nisbi. Mana jiran tepi rumah kita tu jiran kita lah, tapi nisbah kita kepada jiran kita, kita dijadi jiran kepada dia. Itu maknanya amrun nisbiyun, perkara yang dianggap sebagai iktibar. Kita melihat dari posisi kita, mana kalau tepi rumah kita tu sebagai jiran kita, tetapi nisbah kepada dia, kita ni nisbah kepada dia, kita ni jiran dia. Jadi masing-masing mempunyai hak yang sama. Jadi sekarang ni kita nak bercakap dalam konteks kita yang mempunyai jiran. Bahkan mustahil seseorang yang tak ada jiran. Tak nasabah, tak mungkin. Dia sebagai makhluk masyarakat yang bersosial, tiba-tiba dia kata dia tak ada jiran. Kecuali kalau duduk oleh hutan. Duduk oleh hutan, tak terbit ke kawasan manusia, mungkin jiran itu makhluk lain. Lepas tu kita terlepaslah daripada perbincangan ini dia tu. Mungkin dia termasuk dalam bab lain pula. Bab lain pula, sebab ada lah, selagi ada makhluk tu tetap ada hukum. Selagi dia mukallaf lah, waktu biarlah tu. Jadi perkara ni ditekankan oleh hadis Nabi. Dan kalau kita tengok ayat Quran pun ada beberapa ayat yang menyebut berkenaan jiran. Jadi waktu tu insya-Allah kita akan fokus dalam konteks lain ni. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, jadi kita nak tengok di dalam konteks syariat kita, apa maksud jiran yang kita sebut tu. Ini saya ambil satu definisi yang ringkas. Banyak sebenarnya ulama buat definisi ni, kita ambil yang ringkas untuk kita mudah faham. Hak ni yang mudah kita faham. Definisi jiran adalah penghuni rumah yang berdampingan dan berhampiran dengan anda. Ini takrif seperti kebanyakan ulama lah, walaupun banyak lagi takrif lain. Misalnya ada juga ulama mentakrifkan jiran ni, mana penghuni, ada juga makna ini, penghuni rumah yang berdampingan dan berhampiran dengan anda, tetapi dikaitkan dengan jarak tertentu, bilangan rumah yang tertentu. Misalnya terdapat pernyataan dari sahabat yang menyebutkan bahawa urutan rumah dalam bilangan 40 buah dari rumah anda masih dikategorikan dalam definisi jiran. Ada juga disebut, kita ada dalam kitab sebut gitu. Mana 40 hari kita kata kalau 40 buah rumah ni jarak jauh ni. Jadi pernyataan ini tidak jelas ianya dari pandangan Nabi SAW. Jadi ulama sebut kita tak boleh nak buktikan hal ni. Hal ni disebut sebagai asar sahabat. Pernyataan daripada sahabat radhiyallahu anhum nak memperluas sekali lagi konteks jiran tu, dia kata 40 buah. Manalah depan ni 40, kiri kanan belakang depan 40 buah rumah. Itu masih lagi termasuk dalam jiran yang dia ada hak atas kita, yang mesti kita tunaikan kepada dia. Namun kerana pernyataan ini tidak jelas ianya dari pandangan Nabi SAW, nak kata hadis sebut 40 itu, ulama kata tak ada lah. Saya pun tidak cek keseluruhan hadis itu, cuma pernyataan ulama ketika mengurai hadis yang kita baca yang ke-15 ini disebut tak ada, tidak terbukti ada pernyataan daripada Nabi secara jelas yang tidak ada sebut 40 buah rumah tu dari semua sudut, dari ab'ad, dari 4 penjuru tu tak ada disebut begitu.
Oleh itu para ulama lebih cenderung melihat definisi jiran dalam konteks uruf, iaitu anggapan masyarakat umum. Anggapan masyarakat umumnya apa dia jiran? Itu apa dia jiran? Supaya kita faham ni. Tak jiran. Jadi nak tentukan dengan beberapa buah rumah jarak rumah kita tu, itu jadi ulama tidak berapa minat untuk bicara dari sudut tu. Walaupun ada ulama yang kata kita kena tekankan yang hampir. Yang hampir dengan kita. Dalam konteks mudah, maklumat tu mudah, siapa-siapa lalu dia. Kalau bahasa Kelantan kita tepik berengah, tu paling dekat. Kita tepik berengah, hak mulasik, hak berdepek dengan kita, hak dekat dengan kita. Hak tu paling afdal. Hak paling itu dengan kita. Jadi pokok mana pemingkuk urus soal kita panggil jiran, kita faham dah jiran itu apa tu. Kita faham dah jiran itu dekat dengan kita. Yang mana kalau berlaku apa-apa, dialah yang mula-mula tahu. Kalau berlaku apa-apa, dialah yang mula-mula tolong kita. Kalau berlaku apa-apa, dialah yang mula-mula sekali berada di hadapan rumah kita. Itu secara urfi dia panggil. Mengikut ta'rifan ulama. Jadi kita sekarang ni kita nak bercakap dalam konteks itu lah. Dalam konteks itu. Secara umumnya begitu. Namun para ulama dalam kitab disebutlah. Dia kata kukuk mana pun ada pembahagian jiran. Para ulama membahagikan jiran kepada 3 bahagian. Yang pertama, jiran muslim yang hampir. Mereka mempunyai hak jiran, hak qarabah dan hak sebagai seorang muslim. Jadi kalau jiran itu seorang yang beragama Islam dan mereka berada paling hampir dengan kita ataupun dekat dengan kita, jadi ketiga-tiga hak jiran, hak kerana dekat tu, bukan qarabah sini bukan makna qarabah dari segi nasab, tidak. Qarabah dari segi jiran. Qarabah jiran ni dia tidak sama dengan qarabah keturunan. Qarabah keturunan itu lain. Kalau tu boleh terima saka, betul bab lain jiran ni, qarabah jiran tak boleh terima saka. Tapi qarabah dekat. Bila dekat ni hukum mana pun dia kena lebih. Kalau kita nak uji sedekah pun tengok dia dulu dalam hadis lain sebut. Itu makna hak dia. Itu makna hak qarabah. Hak jiran, supaya kita nak bincang. Hak jiran. Jiran apa yang perlu kita buat pada dia. Lepas tu hak di segi qarabah dia dekat. Banyak dalam hadis kalau kita belajar dalam hadis-hadis kita akan jumpa lah. Dan kita pun maklum perkara itu. Kita nak sedekah, nak gapo ke, hak mana lebih dahulu? Mula-mula nak beranak, itu qarabah dari segi nasab. Qarabah dari segi keturunan, anak beranak kita tengoklah dulu. Lepas tu qarabah dari segi jiran. Mana muslim yang berada hampir dengan kita. Kita kena dahulu ke dia apa-apa. Kalau nak Allah gula, Allah dia dululah. Jangan dia lepas dia kelih di mana. No, dia Allah kat orang lain dulu. Itu tak kena dari segi hak. Dari segi qarabah tak kena lah. Boleh menyebabkan dia terasa dan sebagainya. Dan hak sebagai seorang muslim, hak yang umum. Seorang muslim, apa yang kita perlu lakukan kepada dia dalam konteks umum. Pembahagian yang kedua, mana jiran muslim yang jauh, yang baik. Al-jarimul muslimul ba'id. Jiran muslim yang jauh. Mereka mempunyai hak jiran dan hak sebagai muslim. Dari segi qarabah tak ada. Hak ni kalau kita tidak bui apa-apa ke dia pun dia tak ada rasa apa. Sebab dia jauh. Tetapi dari segi hak jiran, dia tetap ada. Jiran dalam konteks agama. Jiran dari sudut hati nurani. Itu tetap ada. Kena sentiasa doa pada dia dalam hadis Nabi sebut. Kita doa kepada dia. Itu hak dia. Dan juga hak muslim kita doa sebab termasuklah ke. Itu secara umumnya begitulah. Hak muslim adalah apa yang seorang muslim patut dapat daripada kita kena buat lah. Doa sekali begitu juga jiran kalau kita lalu kena berhenti itu molek menganggap dia itu sebagai jiran, hak jiran. Tak boleh juga buat fitnah pada dia. Mana tu tak ada hak jiran, tak boleh menyakiti hati dia. Sebab menyakiti hati manusia ni tidak semesti kerana dia duduk dekat baru boleh buat. Zaman sekarang ni zaman teknologi, pelbagai cara manusia boleh buat. Situ dia ada hak dia yang perlu kita jaga. Yang ketiga ni saya sebut secara ringkas. Yang ketiga jiran non-muslim. Jiran yang tidak muslim, orang kafir lah. Yang dimaksudkan non-muslim itu makna kafir dhimmi, kafir yang tidak harbi. Kafir yang berada di bawah jagat orang Islam, yang tidak ada nampak secara zahir dia itu bermusuh sehingga nak serang Islam, nak memudaratkan Islam, tidak ada. Ciri-ciri itu pada dia, ini dianggap sebagai jiran non-muslim. Mereka mempunyai hak jiran. Kita kena hormat seperti mana Nabi suruh supaya kita buat baik pada jiran, wajib juga kita buat atas dia. Itu mana hak dia. Apa yang wajib pada jiran kita yang muslim, maka wajib juga kepada dia. Sebab dia ada hak juga. Itu maksud hak jiran, walaupun dia tidak Islam. Manakala sekiranya mereka berhampiran, wajar mendapat hak qarabah. Hak qarabah mana didahulukan daripada orang lain. Kalau nak uya apa, kena uya dia dulu.
walaupun dia tidak Islam. Itu secara umumnya begitulah. Secara umumnya begitu. Jadi perkara ini mana boleh dirujuk dalam buku-buku Melayu, buku-buku dalam edisi Melayu pun banyak, di kedai-kedai apa saya tengok banyak, kita boleh rujuk secara umum tu. Secara umum tu. Cumanya pada malam ni saya nak fokuskan kepada kenapa Islam memandang serius hak jiran. Apa makna yang ada di sebalik itu? Itu yang kita nak lihat. Kita nak fokus pada. Kita boleh melihat fenomena ini melalui beberapa sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhati dalam kitab banyak sebenarnya hadis-hadis yang Nabi sebut berkait dengan jiran ni banyak sungguh. Banyak sungguh. Misalnya, kalau hadis paling ringkas agak 3 perkata al-jar qabla ad-dar. Itu Nabi sebut tu. Maknanya bagi Nabi seseorang nak buat rumah, lokasi yang paling strategik adalah jiran. Yang paling strategik bukan duduk di tepi jalan. Hak tu jalan juga. Dari sudut tu memang kita boleh ambil kira dari segi strategik tempat tu. Tapi benda yang Nabi anggap paling strategik, paling baik, ciri yang perlu diutamakan bila nak buat rumah, yang mana kita nak besarkan zuriat kita, anak kita di rumah tu, kita kena lihat dulu jiran. Kena survey dulu berkenaan jiran sekeliling, jiran tetangga kita tu. Al-jar qabla ad-dar. Saya tak mari hadis tu sini kerana hadis tu yang sebut begitu pun hadirin dan hadirat boleh ingat. Al-jar qabla ad-dar. Jiran dulu sebelum buat rumah tu, kena tengok jiran dulu. Kalau kita boleh pastikan jiran tetangga kita tu baik, maka afdal kita buat rumah situ. Mengikut sunnah cara kita buat rumah tu, mendapat pahala kita buat rumah situ. Sebab apa? Sebab kita ingat pada Nabi sebut al-jar qabla ad-dar. Jadi insya-Allah di akhir itu kita akan bincang apa ni kepentingan jiran. Cuma ni saya nak sebut dari segi teksnya, hadisnya, kenapa istilah itu besar sangat. Kita nampak daripada hadis itu ulama buat kesimpulan izamu makanatid jar, besar sungguh kedudukan jiran dalam konteks agama. Yang pertama hadis hadis ini diriwayatkan dalam kitab Bukhari dan Muslim, ada sebut ni. Kita boleh tengok lah. Yang mana kalau dari sudut tengok dalam kitab disebut ni diriwayat daripada Ibnu Umar dan Aisyah. Saya tidak sebut situ. Ibnu Umar dan Aisyah. Dia kata Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayurithu, muttafaqun alaih. Tidak henti-henti Jibril memberikan wasiat padaku. Mana acak kali dalam syarah sebut acak kali sebut sama Jibril ingat sama pada Nabi supaya baik pada jiran. Mazala ni mana ada sama lah peringatan, tak putus-putus. Itu makna mazala. Jibril sebut sama padaku supaya berbuat baik pada jiran. Sehingga aku sangka seolah-olah Jibril ini akan memasukkan jiran tetangga itu sebagai ahli waris, yakni dapat menjadi hak waris dia. Seolah-olah Jibril itu macam anak beranak dia, jiran itu seolah aku rasa begitu pula. Walaupun Jibril ini tidak terikat dengan hukum syarak, tidak terikat dia tu, kerana dia makhluk yang bersifat sebelah pihak, yang ini yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terikat dengan hukum. Tetapi Rasulullah kata nak ayatnya beratnya semacam desakan daripada Jibril supaya Nabi sentiasa ingat sama pada jiran ni, seolah-olah jiran ni anak beranak dia, seolah-olah mana keturunan dia lah, sehingga boleh mempusakai harta. Itu dia punya ibarat yang Nabi guna nak ayatnya berat ni masalah jiran ni. Berat ni dalam konteks perlu ambil berat. Kena cakna bab jiran, tak boleh. Bahkan dalam hadis lain dikaitkan juga dengan tak masuk syurga menyakiti hati jiran. Tak masuk syurga. Ya, ni masuk neraka kalau menyakiti hati jiran. Jadi hadis tu disebut begitu. Yang mana ulama khususnya pensyarah hadis sebut, dia kata maksud hampir-hampir seolah-olah Jibril ni maknanya jiran seolah jadi waris dia untuk dia siapa boleh terima saka dan sebagainya, dengan maksud seolah-olah maknanya Jibril ni akan turun wahyu lah akan sebut benda tu, bahawa Jibril ni akan mewariskan harta dia kepada jiran, seolah-olah begitu. Padahal tidak pun, tapi cara dia sehingga Nabi kata nampak macam begitu, maknanya besar lah. Siapa dia boleh faham itu, walaupun dari segi mantuk, dari segi teks tak ada, tapi dari segi mafhum yang Nabi fahamnya seolah-olah ada gitu. Dalam hadis yang kedua
Hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nabi kata kepada dia, Nabi kata kepada dia, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraq fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak, rawahu Muslim. Cuma dalam riwayat lain ada disebut daripada Abi Dzar juga, tapi daripada riwayat lain dia kata, yakni Nabi SAW bersabda, inna khalili yani Ibrahim alaihissalam awsani, berpesan kepadaku, idza tabakhta maraqa fa'akthir ma'ah thumma anzur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minha bima'ruf. Wahai Abu Dzar, kata Nabi SAW, hai Abu Dzar, jikalau engkau memasak, maka perbanyakkanlah kuah dia. Kalau masak, kalau jenis masak ada kuah, banyak sikit kuah dia tu. Dan saling memberi kepada tetangga-tetanggamu. Saling bui. Maknanya kalau mau bui, mana saling bui, mana pakat bui lah. Pakat bui. Boleh jadi jawi kita bui dia. Kalau dia tak bui pun kita bui ke dia. Waktu kita tengok selepas waktu pula. Mana saling bui. Maknanya apa yang Nabi nak ni? Fikir masalah jiran tu. Fikir masalah jiran. Bila buat kat tu nak jiran. Jadi kuah awak banyak sikit. Supaya dapat nampak lebih banyak, boleh dibagi kepada jiran. Nabi pesan Nabi. Bahkan dalam riwayat lain, juga riwayat daripada Abi Dzar, tapi dari tarikh lain, Nabi kata Abu Dzar kata Rasulullah pesan dia. Dia sebut perkataannya khalili, bukan khalilullah tu, tidak. Khalili makna Nabi sallallahu, kekasih dia. Maka Abu Dzar ni sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil kepada Nabi khalili sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kekasih rapatku, kekasihku, teman rapatku, ada cerita padaku dalam bentuk pesannya. Sebut lebih kurang saat ni juga. Bila masak ke Abu Dzar, masak kayak kuah. Maraq ni kalau kita tengok dalam syarah hadis sebenarnya ma'al maraq. Maraq ni masak ke sepuluh gula daripada komponen daging, dan dia campur beberapa bahan lain, kaceda dan sebagainya. Gula lah sebenarnya. Banyak sikit kuah tu Nabi kata. Lebih sikit kuah tu. Supaya apa? Supaya boleh bagi pada jiran. Jangan bila masak Allah buat sikit tak nak uji. Cerdas selalu lah. Itu maksud Nabi lah. Cerdas selalu. Jangan buat alasan sikit nak uji tak pada gini. Cerdas selalu. Jadi sini apa yang Nabi nak? Fikir masalah jiran tu. Jangan ada alasan nak buat kebaikan ni, jangan banyak alasan. Fikir selalu. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain yang saya tidak masuk dalam sini, dalam riwayat lain separuhnya lebih kurang makna dia. Cuma Nabi kata bila masak tu banyak kuah, kemudian tengoklah kepada bilangan ahli rumah dia dah tengok berapa orang, biar padan itu. Adalah maknanya Nabi ajar secara tafsir, secara khusus. Hak kecil-kecil pun Nabi ajar. Dalam hadis ni sebut ringkasnya bui pada jiran gitu, tapi dalam riwayat lain Nabi sebut kena tengok, nak bui kena tengok jiran. Ahli keluarga dia tu berapa orang, ada hak kecil ke, ada hak besar, kena tengok belakang, biar kita makanan yang kita bui tu biar sesuai. Ni kita masak bedah dia ada anak kecil, jeri pula sok kerja, lebih baik tak bui lagi tu. Sebab apa kita tak tengok? Bui tetapi menyusah ke dia. Misalnya tak sesuai dengan anak dia. Maknanya kita kena tahu jiran kita tu makan dia adalah mana. Kalau dia tu anak jenis sakit, misalnya jiran kita tu anak punya sakit buah pinggan, kita kena tahu buah pinggan ni geria makan dia tak ni. Ni kita rui makan dia memang bahaya untuk buah pinggan. Susah tu ibu apa dia tak cakap pun, akhir sekali ibu apa dia pasal tubik dia beli makanan lain. Tidak menyusah tu. Sebab tu Nabi kata, "Summanzur ahla baitin min jiranik." Kemudian kamu kena tengok dia punya keadaan jiran tu, macam mana keadaan rumah dia tu. Fa'asibhum minha bima'ruf. Kamu kena buat pada mereka tu kebaikan. Semata-mata bui makanan adakah jadi baik selalu? Tidak. Itu Nabi ayat dalam hadis lain. Tidak hadis ni. Jangan kita ingat bila kita bui sesuatu pada jiran tu maka baik selalu. Tak. Nabi kata tak lagi tu. Kena tengok pula makanan tu sesuai ke dengan keluarga tu. Siapa tahu tu Nabi ajar kepada kita bab jiran ni. Kita dui masuk ke gula bedah ataupun koyok ke bodoh semua.
Kalau ataupun masuk ke keli, laki bini dia tarik ke keli, motor lalu dah. Misalnya. Oh. Ada setengah jiran kita baru kita masuk ke keli dia tubik dulu. Kita tahu, kita wadah. Kita wadah dia. Menyebabkan dia jadi penuh sakit kepala. Untuk laki untuk lalu makan keli ke bini. Kau demah lalu, ada je lagu tu. Jadi kita sebagai jiran berdasar pada riwayat ni, hadis ni, wajib kita tahu. Nak bagi makan dia, kena tengok juga sesuatu tidak kalau anak dia jenis penyakit. Untuk laki dia penyakit uci manis. Kita kena fikirlah makan dia yang sesuai. Kalau anak dia tu sebuah buah pinggang misalnya banyak benda tak boleh makan, benda-benda yang tidak sesuai dengan orang berpenyakit openg, kita kena tahu. Kita boleh tahu tu mudah kan? Masa kita kecek dengan dia tanya kata dia tip penjaga kita kecek kita tanyalah benda-benda tu. Kalau kita yang doktor lagi mudah. Boleh nasihat nak pula ke dia. Oh lebih lagi. Tu kena ingat. Kan sebab tu Nabi sebut apa? Takut maksud nak buat baik tiba-tiba tak jadi baik. Anak dia balik dengan kita bagi makan sampai anak dia jerit dua dia tak berhenti. Nak anak dia sakit. Kita boleh tunjuk makannya. Tak ayah dia bila tunjuk depan juga nak susu lalu tak ada misalnya. Jerit pula anak dia. Nak makan tak boleh dengan anak dia berpenyakit. Tak sesuai makanan yang kita beli. Tidakkah itu menyusahkan? Maksud kita nak balik tapi tak pandang. Tak kena cara maka yang jadinya apa dia? Keburukan. Jadi pula isaah memburukkan situasi dia. Maka perkara itu tidak boleh. Itu Nabi ajak itu cara. Lepas tu lebih lagi kita fikirlah maksudnya nak molek. Sebab tu dalam hadis saya tak masuk sini fa'asibuhum minha bima'ruf. Kamu pastikan mereka itu dapat kebaikan dengan kebaikan kamu. Bila kita nak buat sesuatu kita pastikan ada baik kepada dia. Fikirlah tu gunalah akal yang Allah kurniakan kepada kamu. Dalam hadis seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bibawa'iqah. Bawa'iqah. Muttafaqun alaih. Qalu ya Rasulullah, wa ma bawa'iqah? Qala syarru. Wa fi riwayat Muslim la yadkhulul jannah. Sini tak ada. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Al-bawa'iq al-ghawa'il wasyurur, yakni kejahatan, penipuan dan sebagainya. Maksudnya demi Allah tidaklah sempurna iman. Allah tak panggil beriman dengan sebenar-benar beriman. Demi Allah tidak, demi Allah tidak, demi Allah tidak. 3 kali. Tidak beriman. Allah tak panggil beriman semati tu. Allah tak panggil beriman semati. Allah tak panggil beriman semati lagu tu. Bila Nabi sebut 3 kali wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, sahabat tanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa tu yang Rasulullah maksudkan? Siapa berkaitan dengan siapa tu wahai Rasulullah? Rasulullah pun sebut, baginda sallallahu alaihi wasallam pun jawab, mereka adalah orang yang mana tetangga dia tidak aman dari kejahatan dia. Mana tetangga dia tu tidak aman, makna dia tak jaga kedudukan dia sebagai jiran. Hak yang perlu dia tunaikan dia tak jaga. Bahkan banyak kejahatan yang dia berikan kepada jiran dia. Maknanya jiran dia tu ada seolah terasa hati pada dia. Ataupun terasa hati dalam konteks apa sajalah. Ini kena minat. 3 kali ulah tu 3 kali tu berat tu. Seriuslah tu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak beriman yang sebenar. Maknanya kalau beriman tu tidak sempurna lah, tidak sempurna iman dia. Yang mana perkara ni saya nak sentuh sikit dari sudut ni lah. Mana menyakiti jiran, luahlah menyakiti jiran. Boleh jadi dengan lidah seperti mana kita sebut dalam fakta yang pertama adalah hati lidah dia tak jaga, kecek menyekit dan sebagainya. Perkara tu dosa belaka tu. Dosa belaka perkara tu. Tanah pokok-pokok misalnya di tengah perkara, orang tua kita dulu dia hina tanah tepi perkara, tanah nak buat perkara lah. Akhir sekali jadi bala. Nak buat pagar nak tebal tu dia kena cara dulu. Mari dengan polis berapa nak tebal pokok tepi perkara tu misalnya. Itu benar menyakiti lah. Mana air buah daripada singki dia dan sebagainya masuk, itu semua tu berdosa lah. Kalau berkait dengan tanah pula kan lagi juga. Tak banyak kita tengok dalam hadis yang mana kena azab dalam kubur. Salah satunya himpit perkara, menyusah perkara dari sudut tanah. Itu sebelum dia kena di hari akhirat dalam kubur kena tu. Mana berat lagi.
Buat jahat pada ibu bapa tidak disebut siapa kena seksa dalam kubur, tapi bak tanah perkara ni kait dengan jiran juga ulama kata menyusah, melebihkan, jadi makan tanah orang, menyusah orang kait dengan tanah. Benar ni banyak berlaku dengan jiran lah, banyak kena boleh tak lah tu. Itu Nabi sebut ni. Jadi perkara ni perkara yang perlu diambil perhatian oleh kita. Jangan kita jaga sudut-sudut tertentu sahaja dari sudut agama, jangan. Kita kena ingat agama Islam ni adalah agama kehidupan. Yang dia bicara adalah hidup itu sendiri. Tak kira lah 23 tahun ke Nabi bicara semaya puasa saja. Dah. Habis sampai Z. Bermula daripada masuk bilik air sampai ke atas negara. Nabi sebut. Ini satu sudut kecil saja. Tapi besar pengertian dia. Iaitu dari sudut jiran. Hadis yang seterusnya. Hadis daripada riwayat Abi Hurairah juga. Hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratiha walau firsana sya." Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana sya. Maksudnya, wahai wanita-wanita Islam, janganlah kamu menghina ataupun memperlekeh kepada jiran tetangganya, biarpun yang dihadiahkan itu berupa kaki kambing. Mana dia kita itu tidak seberapa barang, tapi jangan pandai lekeh. Kita terima dengan hati yang terbuka, jangan. Nabi ajar. Walaupun dia kaki kambing, kaki lembu boleh ke sini, kaki kambing cek nah. Kalau kaki lembu besar tak boleh masuk ke kaki kambing nak ke dia, tapi boleh juga rubuh-rubuh, tapi kena lama lah rubuh ni. Sampai pecah tu baru tobik dia punya air tu. Kok mana pun benda tu ada harga, walaupun ringan, remeh, nampak tak seberapa, tapi jangan ini. Ini adab yang Nabi ajar kita. Ini adab yang Nabi. Sebab apa Nabi sebut? Ini khusus untuk kita yang berada dengan jiran yang, minta maaf lah kita sebut dah. Boleh jadi kita berada dengan jiran yang tak berapa cerdik misalnya, tapi dia ada perasaan mudah terasati. Ada macam-macam jiran kita. Nah, jiran yang tidak ada pendidikan yang tinggi, jiran yang tak mengaji belah mana, orang kampung misalnya, yang tidak terdedah banyak dengan moral, dengan akhlak dan sebagainya, tidak berpendidikan. Susah kita orang ngaji nak berhadapan dengan orang tak mengaji. Dia mana kala dia tak main. Situ kena sabar. Kena sabar. Kena sabar. Lepas ni saya akan sebut dalam kesimpulan itu berkait dengan ini, bagaimana ulama melihat perkara ini. Biarpun dia benda tak belah mana, kadang-kadang ada berlaku dalam hidup kita, kadang-kadang dia wagi tu. Kita sebut tak bukan maksud untuk siapa-siapa. Kadang-kadang wagi gula tu agak bau dah misalnya. Boleh jadi dia tak bau gitu. Kena tak wui gitu. Tak okey lah kalau dia bau dia tak wui, kita kena anggap baik gitu. Kadang-kadang jauh kita tak sejak bau lah, tak habis malah ni perangat. Jangan kata, biar, jangan kata. Itu adab. Sebab apa, kalau kita terima, dia boleh pahala. Kalau kita kutuk dia, sangka buruk dia, boleh rasa. Lepas tu kalau kita menampak ketakuan hati, mana kita kufur nikmat. Banyak perkara yang ulama kita kena ingat dalam bab ni. Dia bui, kalau tak sejak tu nampak bui, mana kita kata bola lama, tidak boleh, kalau lepas-lepas maka tak habis, macam-macam kita boleh kata. Tapi jangan kata, biar. Itu hak dia. Kita tetap kita nak pahala. Bila mari kita hormat. Terasa Nabi kita ajar begitu. Maknanya kita boleh pahala. Walaupun dia mari makan buah-buah nampak buruk dia mari ada manusia macam tu. Setengah orang kalau kita duduk dengan orang yang cemak ke apa, dia wi ke kita tu. Pinggan dengan lapik lagi dengan cara kita tengok pusunya belum mau tengok cara dia begitu tak. Ada juga orang lagi tu, alhamdulillah. Bukan semua orang lagi tu. Jadi Nabi sebut kita dalam pelbagai aspek, pelbagai bentuk, pelbagai rupa jiran ni. Saya ada pengalaman. Tok guru saya ada pengalaman. Tengok-tengok ada kadang jiran mari Allah dia buah agak sakit pinggang kita. Nak tahan telinga, sakit pinggang. Telinga tu sakit lah, pinggang pun sakit. Lama tak lama. Nak bawa tangga salat dia lagi 15 minit. Tak kesusah kita. No. Tak segitu kita ni kena sen-sen orang jenis tutup guru, jenis duduk di rumah duduk baca kitab mari pun dok sodah lah. Tengok dia serabut selalu dah. Kalau setara tu beratlah hari. Dan saya sendiri pada malam dia mari buat sodah. Tak silaya takut dia terasati.
kita terbakar. Ke ini kita nak kecek pun tak reti dah kita otak online ni. Cuba kita gambar lah ke mana. Susah orang tu. Kita nak layan. Macam-macam lah. Jadi kita kena faham benda-benda begitu. Nabi secara umum kita guna akal. Tu tujuan Allah beri akal supaya fikir lah. Banyak benda dalam hidup ni. Hak tak ngaji di universiti. Hak faham sendiri. Benda munasabah tak munasabah tu. Kewajaran. Tu kena ambil kira. Nah, jadi tahu tu kena beringat. Jadi secara kesimpulan. Saya nak sebut secara ringkas. Islam menekankan hubungan baik sama tetangga demi melahirkan suatu kehidupan harmoni dalam masyarakat. Mungkin barang yang kita sedekah atau berikan kepada jiran kita tidak seberapa, tetapi nilai ganjaran pahala di sisi Allah amatlah besar, sangatlah besar. Kita berilah. Cuma kena ingatlah, dalam konteks ini, kesimpulan saya buat ni, maknanya sebut dalam kitab lah, pokok mana pun walaupun begitu kedudukan dia, kita sebagai orang yang nak beri pada jiran, kena ambil kira barang tu, kena ambil kira. Jangan minta begitu kan, kita nak tengok dia. Allah tak apa. Benda Nabi kata kalau orang buat lagi tahu mana benda tak lahana pun kita sebagai penerima ni jangan mana ni. Kita pun buih hak kita pun buih lebih-lebih kurang. Soalnya tak ada dia kita kena tengok lain pula. Nabi kata kalau buih kita sayang apa maksud tu? Mana kita bagi yang buih pula nak dapat pahala ni. Hak tadi orang menerima nak dapat pahala tu. Ni kita yang buih pun ada disiplin dia. Sebab itulah ulama kata setiap amalan agama dia ada dawabit, dia ada dhabit dia ada disiplin dia ada adab dia, baru boleh pahala. Kita kata mari masjid ni tak ada siapa nafi, mari masjid ni memang tempat ibadat khusus boleh pahala. Yang mana semaya Jumaat, semaya di rumah Jumaat dengan semaya masjid tak sama dalam hadis tu. Kita maklum lah kuat tu. Tetapi nak boleh mari masjid dapat pahala hak lebih gitu semua tu, dia ada cara dia. Langgar waktu tak boleh. Disiplin besar jangan menyakiti orang lain. Juga penghuni masjid itu, tetamu Allah, jangan menyakiti dia. Sebab tu Nabi larang tubuh berbau, mulut berbau dan sebagainya. Nabi larang. Nabi larang tu. Nabi larang duduk alik belakang misalnya. Sebab apa? Takut orang jadi susah nak mari ke masa kona, nak mari duduk kisah. Kita duduk belakang mengganggu orang. Kita biar kesah dekat kasut. Itu semua adab-adab. Kalau nak kelebihan mari masjid, wajib jaga disiplin tu. Baru boleh. Kalau tidak tak ada kelebihan mari masjid. Misalnya selipar kita jirik. Kita boleh tak jirik selipar. Tak tapak lipar kita ni semua kita pijak. Waktu kita pijak lipar. Siapa ulama sebut tu hak tu pun dosa tu. Kalau boleh elok, kecuali siapa dekat umum luar benda tak boleh elok. Ramah sangat hari Jumaat. Tapi kalau boleh elok. Atau atas kita. Baru boleh kelebihan mari masjid. Saya tak ingat lama dah macam bab masjid ni kalau Imam Ghazali kena bab anak-anak bising ni masjid ni. Tu menyakit dia. Pokoknya duk serpai nak kerja bawa anak tak belakang, anak tu ni mana tahu mama. Duduk rumah tak nak kata dah buat mari masjid. Pula tinggal jauh tu mau jarak berapa tekah dengan dia. Anak duk bising tu tak boleh pahala pokok semaya. Bahkan Imam Ghazali kata salah satu penyebab jadi kerah hati masyarakat membiarkan anak-anak yang masih dalam peringkat tak boleh tahu aku duduk bising di masjid itu salah satu penyebab masyarakat kita jadi kerah hati, kata Imam Ghazali. Sebab apa? Sebab tempat ibadat ni dia kena lebih dari tempat lain kita kena jaga. Dia ada disiplin khusus ni tempat ibadat ni. Jangan duduk biar. Ni kalau semaya Jumaat rasa kaya nak semaya pun tak boleh. Dia kena beringat lah tu. Tu menyakiti juga walaupun tidak buat dia dah. Tapi kena jaga. Mana budi yang dihulurkan akan mencetuskan nilai kasih sayang sesama manusia. Oleh sebab itu Jibril selalu berpesan pada Nabi SAW seperti mana dalam hadis yang kita sebut tadi, dan tidak sempurna status iman seseorang seandainya tidak berbuat baik pada jiran. Tak sedut royak lah lain dia buat tu, kalau buat jiran dia terlepas pandai tak sempurna juga keimanannya. Itu mahkam hadis, kesimpulan hadis. Jadi jangan kita jadikan alasan sibuk kerja, waktu balik tak menentu dan sebagainya sebagai alasan menepikan tanggungjawab terhadap jiran. Kerana pasti ada cara bermesra dengan jiran yang tinggal di sebelah atau berhampiran rumah kita. Senyum atau melambai tangan itu sudah memadai untuk memberitahu jiran kita mengenali mereka. Buatlah apa saja. Supaya kau jumpa dia hang kata, tak apa dia. Tok guru saya sebut dia hang kata tu niat hang tu salah. Tak apa. Hang tu assalamualaikum dalam kata. Dia tak dengar pun. Maknanya jiwa kita nak kebaikan daripada dia, tak apa tu. Kita andaikan begitu. Jadi kehidupan berjiran secara positif seperti dianjurkan. Kehidupan berjiran secara positif seperti dianjurkan oleh Islam mampu mencegah jenayah dalam masyarakat setempat. Ini kerana semua pihak harus mengambil berat dan saling membantu. Jadi keadaan seperti ini menyukai pihak yang ingin melakukan jenayah seperti pencurian dan sebagainya. Itu dari segi sosial lah kebaikan jiran. Bila fenomena kejiranan ini berlaku dengan baik mengikut cara agama, inilah kesan dia. Jadi baik masyarakat. Susah orang buat kejahatan dalam kampung kita. Umat Islam dilarang menyakiti jiran termasuk bukan Islam walaupun mereka bersikap sombong atau tidak mesra. Walaupun jiran kita tak pakar, walaupun jiran kita teruk. Sebaliknya tunjukkan contoh yang baik dan sentiasa mengambil berat keperluan jiran serta membantu apabila diperlukan.
Jadi kenyataan ini nikah jiran hak tak pakai mana, hak tak apa cerdik, hak tidak beradab, kita jumpa macam-macam. Cuba tengok. Kenyataan ini mendorong ramai ulama memahamkan masyarakat bahawa maksud memuliakan jiran termasuklah melakukan kebaikan kepada dia dan bersabar dengan kerenahnya dan juga berusaha menjauhkan perkara-perkara yang menyakitinya serta yang membahayakannya. Jadi kalau jadi ramai ulama saya tengok dalam kitab dia sebut termasuk dalam Falikrim jarah ni maknanya kita sabar menghadapi kerenah jiran yang tidak ikut cara Nabi dalam bab berjiran. Kita sabar. Termasuk dalam memuliakan jiran. Termasuk dalam. Lama ulama kata begitu. Walaupun kita tak boleh berapa tapi kita menahan sabar. Oh. Kita tak layan dia kata apa kita dia mahu anak kita kalau misalnya kita wadah. Dia mahu pada anak kita lebih-lebih. Kita tak mahu itu. Walaupun malu pada anak kita tidak salah tapi kadang-kadang melebihi hak itu asal juga kita wadah. Kita tetap layan yang cara itu termasuk dalam memuliakan jiran juga. Lama ulama memberi faham kepada masyarakat begitu. Jadi gitulah. Jadi itulah dua perkara yang terakhir ni saya sebut walaupun tidak sebut situ. Fakta besar, perkara besar kenapa jiran ditekankan kerana dia bersifat harian. Benda ni kita tak boleh elak. Kita tetap tiap-tiap hari kita berjumpa dengan jiran. Dan kalau sekali kita tak jaga tiap-tiap hari kita dapat dosa. Itu masalah. Sebenarnya tiap-tiap hari ni bahaya. Sebenarnya tiap-tiap hari ni lah bahaya. Celak mata nampak jiran selalu. Jadi sebab tu Nabi, itu salah satu sebab Nabi kebak jiran. Dan dari satu sudut yang lain, jiran ni juga tempat banyak kita boleh kait, ambil pahala untuk kita. Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari kita jumpa dia. Senyum dia wisah, dan anak hari boleh buat. Kalau tak kena raya pun dia dosa, anak hari juga. Misalnya Payah raya, dia dah rumah speed. Kawasan speed Payah raya, bau dia. Cuba kita gambar, ke 24 jam kita dapat dosa. Berat tu. Agak kena 10 tahun kita raya bang itu. Erak tu kita nak cover, nak timbang dengan semaya kita. Jiran ni duduk sakit hati kita 24 jam sehari. Kita semaya berapa jam? Kena ambil kira benda-benda begitu. Takut tak padan kesalahan dengan jiran, tak padan dengan semaya, tak padan dengan puasa, tak padan dengan buat haji di Mekah lah, tak ada. Itulah hak bimbang. Itulah salah satu sebab ulama kata penting sangat bab jiran ni sebab dia paling hampir dengan kita. Jadi itulah perkara yang saya boleh berkongsi dengan hadirin dan hadirat dalam bab jiran ni. Jadi sama-samalah kita mengambil perhatian terhadap hadis-hadis sebegini dan hak inilah yang Nabi ajar kepada sahabat dia dan sahabat dia ikut. Sahabat dia tekan. Hak ni kalau kita nak tekan pun sahabat. Hak inilah benda kita kena tekan. Salah satu benda tekan. Jangan duk tekan benda hak Nabi tak tekan. Jangan duk habis putih dalam benda hak tak suruh habis putih. Jangan. Tekan bab ni. Ini kadang-kadang benda hak Nabi tak tekan. Kadang-kadang sekali Nabi buat dalam hidup. Sahabat betul buat kita dia buat tu seolah waktu besar ni Nabi san. Hak ni besar. Buat jaga. Jadi setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.